Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan lagi menyambung kuliah kita dan tadabbur kita dalam juzuk amma dalam surah yang terpendek sekali dalam Al-Quran ialah surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar. Di mana surah ini merupakan surah yang sering kita baca, yang memerlukan ialah bila kita dah selalu baca tu mungkin kita perlu untuklah nak memahami kan, ataupun nak mengetahui tadabbur, ingat memperingati antara satu sama lain dari sudut kandungan daripada surah ini. Surah Al-Kawthar ni kita sudah bicarakan dalam kuliah yang lalu, di mana insyaAllah pada hari ini kita akan sambung kuliah kita pada hari ini dalam bab nikmat adalah pemberian Allah Ta'ala. Dalam kuliah yang lalu kita telah bicarakan tentang Al-Kawthar. Al-Kawthar ini maksudnya telaga Kawthar. Walaupun difahami dalam bahasa Melayu telaga, tetapi kalau dilihat dari sudut keluasan seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah, sangatlah luas daripada Palestin sehinggalah ke Yaman. Ada yang mengatakan bahawa daripada Palestin sehingga ke Mekah. Dia punya lebarnya dan luasnya, panjangnya. Maknanya bukan telaga lah seperti mana yang kita fahami. Ataupun mungkin juga telaga tetapi saiz itu mungkin saiz di akhirat. Wallahu a'lam. Apa yang pasti ialah Rasulullah menyebutkan telaga. Telaga. Dan telaga yang difahami kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, walaupun disebutkanlah hadis dia dasarnya mutiara, kiri kanannya emas kan, zabarjat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kerana kita tidak dapat nak membayangkan secara tepat. Apa yang penting Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi kita Muhammad telaga Kawthar. Makna yang kedua kepada Kawthar ini ialah nikmat yang banyak. Daripada perkataan kathura, Kawthar ni bermaksud nikmat yang banyak. Di mana nikmat yang banyak ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu mengakui hakikat berkenaan? Kerana manusia ataupun manusia ini mengusahakan tetapi tidak semua usaha-usaha manusia itu berjaya. Tak semua usaha manusia itu dilunaskan ataupun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai je manusia yang tak dapat. Ramai juga manusia yang berusaha gagal. Dan ramai yang manusia yang tak berapa berusaha sangat tapi dapat lebih daripada orang yang berusaha. Tetapi kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diminta untuk berusaha. Tidak menyerahkan kepada takdir. Kerana takdir ini kita tak tahu. Dalam ilmu Allah, kita buat. Berjaya ataupun tidak bukan urusan kita tapi urusan Allah. Maka oleh kerana itulah kita menyedari dan memahami hakikat segala nikmat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala di luar kawalan kita. Kita tak mengawal, di luar kawalan. Banyak nikmat yang diberikan kepada kita di luar kawalan. Apa contoh di luar kawalan? Darah kita yang berjalan ni, darah kita tuan-tuan yang berjalan kat muka, kepala, otak tu semua. Adakah tuan-tuan mengawal semua perjalanan darah? Perjalanan darah ni kita kawal ke?
Kedipan mata, kita kawal ke kedipan mata? Bilalah kita kawal sekejap-sekejap kan, tapi kita tak kawal sepenuhnya mata kita, biarlah dia nak tertutup terbuka ke, kita berlaku tanpa sedar. Berlaku tanpa sedar. Kan? Kita punya pertumbuhan rambut kita tak kawal, dia tumbuh sendiri. Dia tumbuh sendiri ke tuan-tuan? Bukan dia tumbuh sendiri, Allah Ta'ala yang menjadikan pertumbuhan berkenaan. Misai kita, ya? Tapi kita punya kening kita tak bertambah-tambah. Kita punya bulu mata tak panjang-panjang. Kita punya bulu hidung tak panjang-panjang, tak menyucuk-nyucuk dalam lubang hidung. Tapi kalau orang lelaki, janggut dia panjang, misai dia panjang. Ada benda yang dia panjang, walaupun semua itu dalam kategori rerambut, tetapi ada yang panjang dan ada yang tak panjang. Kita kawal ke? Kita tak kawal. Allah Ta'ala yang menjadikan dan menciptakan. Lemah dan manusia, lemahnya manusia. Bukan semua manusia kawal, manusia buat je. Kan? Maka di atas kelemahan manusia itulah kita menyedari bahawa manusia ini perlu mengakui hakikat dirinya itu di bawah kekuasaan Tuhan dan menyedari bahawa segala nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dikatakan bahawa tak adalah tepat tak, tapi saya menganggarkan bahawa tuan, dalam hidup kita ini 70% daripada hidup kita ini telah pun ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan oleh Tuhan. 70%. Saya mengambil figure itu. Bukanlah 70%. Kenapa saya mengambil figure itu? Kerana kita lahir tahun bila, kita tidak menentukan kita melahir tahun bila. Kita menjadi lelaki ataupun perempuan, kita pun tak menentukan kita menjadi lelaki ataupun perempuan. Kita mendapat bangsa apa kita ni? Melayu. Ada mungkin orang daripada bangsa yang lain. Kita pun tak menentukan bangsa kita. Mak kita, ayah kita tak menentukan saya nak ayah saya ni, tak ada. Kita ditentukan oleh Tuhan. Pendek kata, kehidupan kita ni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebahagian besarnya. Sebahagian kecil lagi diberikan ruang manusia berusaha. Bukan Allah Ta'ala tak tentukan dalam ilmu Allah Ta'ala, tapi diberikan ruang kepada manusia untuk berusaha. Buatlah kerja. Yang itu pun di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala jugalah. Kan, nak jadi apa akan datang, syaqiyun aw sa'id, bahagia ataupun celaka, akan ditentukan oleh Allah Ta'ala juga. Sebab itu bila kita baca surah ini, fasalli li rabbika wanhar, bila dapat nikmat yang banyak maka semayanglah kamu. Kan, kerana pendek je Allah Ta'ala bagi, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepada kamu banyak nikmat. Maka fasalli, maka semayanglah kamu. So di sini kita fahami erti kat sini adalah erti syukur di atas segala pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menggunakan nikmat yang banyak. Jadi di atas kurniaan itulah maka seharusnya manusia bersyukur. Syukur ni apa pula? Syukur ni ialah kita mengakui segala nikmat itu dari Tuhan. Ini hakikat syukur. Kita mengakui nikmat datang dari Tuhan. Okay. Itu dia punya kata kunci utamanya. Mengakui nikmat datang daripada Tuhan. Bila orang yang tak bersyukur ini, apabila orang berlaku tak bersyukur, dia rasa nikmat ni dia buat. Hasil usaha dia, kepandaian dia, kebijaksanaan dia, kehebatan dia, idea dia, pandangan dia. Dia tak sedar yang bagi pandai itu Tuhan, yang bagi dia sihat tu Tuhan, yang bagi dia kuat tu Tuhan,
yang bagi dia boleh menghasilkan idea-idea yang bernas itu adalah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala segalanya. Jadi oleh kerana itu dia punya asasnya, maka seharusnya kan, dia tiada sikap takbur, dia tak ada ujub, dia tak ada dengki, dia tak ada sombong. Ini yang seharusnya ada bagi orang yang bersyukur. Hakikat yang bersyukur ni pertamanya al-i'tiraf, mengakui segala nikmat datang dari Tuhan. Itu dia punya kata kunci yang paling utama. Ada orang sebut syukur inilah menggunakan nikmat pada tempat yang betul. Betul lah kan. Tapi sebelum daripada menggunakan itu, dia mesti mengakui bahawa barang ni bukan dia punya. Itu dia punya. Komputer saya ni memanglah saya yang beli. Memanglah saya yang kumpulkan duit. Tapi hakikatnya yang memberi nikmat, memberi komputer ini adalah Allah Ta'ala yang memberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita guna, kita faham bahawa Tuhan yang beri, maknanya kita pinjam. Kita pinjam. Hakikatnya kita pinjam. Bukan milik kita sepenuhnya. Badan kita ni pun bukan milik kita. Itu pun kena jelas juga. Badan kita ni, kita bukan boleh buat ikut suka. Nak potong sana, nak potong sini, nak kerak sana, nak kerak sini. Ada yang boleh kita kerak, rambut kita boleh potong. Tapi bukan semua benda yang boleh potong, bukan semua boleh kerat, bukan semua boleh dibuang. Kalau cacat tu lain cerita. Kalau elok nak tukar jantina, kalau ni muka nak bagi hidung jadi boleh sangkut baju. Kalau pipi tu kerang tak kembung kat sini, nak bagi kembung. Jadi ada benda yang boleh ubah dan ada, maknanya bukan milik kita. Kalau milik kita sebenarnya kita boleh guna ikut suka kita, tapi hakikatnya tidak. Komputer kita, apa semua alat-alat ni bukan kita milik sepenuhnya, hakikatnya adalah milik Tuhan. Maka bila kita milik Tuhan, gunakan apa yang sepatutnya. Jadi itu dia punya korelasi, dia punya hubungan. Yang pertama, mengakui bukan milik kita sepenuhnya. Allah Ta'ala yang kurnian. Baru dipanggil dengan nikmat kurnian Tuhan. Bila kita sedar, barulah kita guna pada tempat yang betul. So kena faham konsep syukur. Apa dia tuan-tuan? Guna, mengakui ini adalah kurnian Tuhan. Kita ni mengusahakan sahaja, Allah Ta'ala yang menyempurnakan dan memberikan nikmat kepada kita. Apa tandanya? Tandanya tak semua benda yang kita nak kita dapat. Tak semua benda yang manusia nak dapat, tak semua. Malahan ada benda yang manusia tak nak, itu dapat. Siapa nak sakit? Siapa nak susah? Ada orang susah. Siapa nak merempat? Ada orang merempat. Siapa nak tak ada duit, dia rugi, tak siapa nak. Siapa nak gagal, tak siapa nak. Tapi memang ada yang gagal, yang rugi, yang bersalah, yang sakit. Ini adalah kurniaan Tuhan. Bila kita sedar hakikat ini, tak adalah perkataan takbur. Tak adalah takbur. Takbur ni sombong. Sombong ada dua jenis. Sombong yang kita zahirkan sombong itu dan sombong yang disembunyikan sombong. Apa makna sombong yang dizahirkan? Dia sembang kemah lah. Orang kena kata hang sembang kemah tau. Sembang kemah. Maknanya sembang kemah ni maksudnya dia besar diri. Dia besar diri. Dia tunjukkan dia ni hebat. Kalau orang bahasa sekarang ni, sembang gajah pun terbang. Itu sembang kelekor orang sekarang punya istilah lah kan. Budak-budak sekarang istilah. Sembang dengan dia gajah pun terbang. Itu sembang lah. Sembang. Takabur besar diri. Sebut tentang pencapaian dia lah, begitulah. Kita pun malas nak dengar cabut lah dengar orang macam ni kan. Sebut pasal dia banyak sangat, sikit-sikit boleh lah, tapi banyak sangat. Sampai tahap dia merendahkan orang. Ini bukan orang bersyukur. Ataupun dia sombong yang disembunyikan. Maksud sombong yang disembunyikan ini ialah dia tak sebut, tapi perbuatan dia, tapi perasaan dia. Perbuatan dia satu dan perasaan dia. Perasaan hatinya dia rasa dia kuat. Dia perasaan. Ini kuranglah sikit daripada tak kebur. Tadi orang nampak
Orang sembang, orang dia bercakap dengan orang. Lagaknya itu nampak kan. Ujub ni dia tak apa-apa nampak sangat, tapi ada berulat dalam hati. Ya, perasaan-perasaan ini yang perlu untuk diperangi. Benda ni kadang-kadang memang datang. Bila kita ada nikmat sikit, pencapaian sikit, rumah kita besar sikit, duit kita banyak sikit, pangkat kita tinggi sikit, dan kedudukan kita tinggi sikit, kan? Adalah perasaan tu memang akan datang. Syaitan pun semua memang akan datang. Ya. Jadi sebab itu bila adanya benda-benda yang sebegini, maka seharusnya untuk dibuang, dicuba diusahakan supaya dapat kita memahami ataupun menghayati erti syukur ini ialah mengakui segala nikmat datang dari Tuhan. Yang ketiga dalam erti syukur ini ialah menghilangkan hasad dengki. Menghilangkan dengki. Kenapa dengki perlu bertentangan dengan konsep syukur? Kerana bila dengki ini, dia seolah-olah tidak menerima ketentuan Allah Ta'ala terhadap orang lain. Dan tidak juga menerima ketentuan Tuhan terhadap dirinya sendiri. Dia tengok orang tu kaya, kenapa dia kaya? Kenapa dia kaya? Dia ni lah kan, tak puas hati kenapa orang tu kaya. Dia cuba nak menjatuhkan orang tu. Kan? Sedangkan itu adalah ketentuan Allah Ta'ala juga terhadap orang yang jadi kaya. Kan? Dan dia mungkin kurang bernasib baik. Kan? Apa perlu dia nak dengki dekat orang yang paling kaya? Kan? Kalau orang yang lebih daripada dia, dia tak perlu dengki. Biasanya orang dengki ni kepada orang yang kaya lah kan. Kepada orang yang kalau kaya, kepada orang yang lebih daripada dia. Yang lebih daripada dia, dari sudut pencapaian, dari sudut ilmu, dari sudut kelebihan, dari sudut wang ringgit, daripada rezeki, itu yang mungkin dia timbulkan rasa dengki-dengki tu kan, rasa dengki-dengki tu. So kita bila kita ada perasaan itu, kita cubalah baiki, sebab ini adalah perasaan dengki. Dengki ni ialah benda ni sebab kadang-kadang berlaku dengki ni juga sebab orang yang ada nikmat tu juga dia menunjuk-nunjuk. Ini pun satu hal juga kan. Dia tayang, yalah dia pakai kereta baru, pakailah kereta baru. Ni lebih-lebih orang pun tak syok lah juga kan. Dia pakai kereta baru, contoh kan, dalam grup WhatsApp tunjukkan dia dengan posing dengan kereta ni kan. Posing dengan orang pun marah. Orang Perak kata, ada tak orang Perak kat sini? Ya, getik tengok, aku getik aku tengok ni, kan. Sebab apa? Sebab itu pun berlaku. Dia show off terlebih sangat. Jadi berhemahlah sebab dia mungkin menyebabkan orang tak suka, orang marah. Dan mungkin timbulnya perasaan dengki itu juga. Kerana dengki-dengki ini dia bukan kepada orang jauh. Dia kepada orang yang dekat-dekat, kepada beradik, jiran, kawan, rumah sebelah, rakan sebelah, satu pejabat, satu kampung. Dia dengki orang dekat-dekat. Sebab dia mungkin tak puas hati kepada nikmat dan juga kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang lain. So semua ni dia akan menghalang sifat syukur yang sepatutnya ada dalam diri manusia. Jadi sebab itu kita menerima segala perkara ini dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat sini tak ada siapa yang mau miskin. Ini saya sebutkan tadi lah. Okay. Sama ada senang ataupun susah adalah ujian. Adalah ujian. Kita buatlah. Apa yang terbaik bagi kita, kita cuba usahakan. Tapi apakan daya? Dalam hidup kat dunia ni ada yang senang, ada yang susah. Baru ni saya pergi ziarah, ada seorang hamba Allah Ta'ala kan, yang ketakutan apabila di keluarganya, bukan dia, mentuanya yang berhutang dengan alung. Hutang dengan alung. Dia takut alung cari kan. Tak tahu berapa banyak hutang, tak tahulah kan. Kemudian anak dia ada 5 orang. Ada 2 orang yang tak ada kad pengenalan, yang tak ada surat beranak.
Yang tak ada surat beranak baru dalam usia 7 tahun, tak sekolah kan. Jadi budak tak sekolah. Kenapa tak sekolah? Dokumen tak ada. Kenapa dokumen tak ada? Takut. Kenapa takut? Nanti nak keluar nanti kena tangkap, kena kidnap dengan alung kan. Ui, susah kan ceritanya kan. Tu kena dokumen dah, kena apa macam-macam lah, kena urus. Bukan dia yang hutang, bapak mentua dia yang hutang, ayah suami dia hutang, suami pun susah juga. So maknanya yelah, ini adalah ujian daripada Tuhan, ujian kepada orang yang berada di sekelilingnya juga kan. Ujian juga kepada orang kaya kan. Orang kaya pun ada ujian. Semua ni adalah ujian daripada Allah Ta'ala kepada manusia. Yang kaya tidak perlu untuk mendabik dada, yang miskin tidak perlu untuk terlalu sangat merasa kurang kasih sayang daripada Tuhan. Masing-masing dengan cara masing-masing. Berusahalah yang terbaik. Sebab itu pentingnya dalam rukun iman ini beriman kepada qada dan qadar. Cukup penting. Sebab itulah memberi erti terhadap kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, baru kita sebut tadabbur, inna a'tayna kal kautsar. Kemudian fa salli, fa tu maka. Antara maksud fa tu maka salli, semayanglah. Semayanglah. Banyaklah semayang. Wanhar, dan sembelihlah. Sembelih ni bila ayat ini saya masih mencari ayat kenapa Allah Ta'ala sebut wanhar dalam ayat surah ini. Kenapa? Bila surah ni turun dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah, perintah untuk sembelih, ibadat korban, ibadat sembelihan ini pada musim haji. Musim haji ketika mana Rasulullah menunaikan ibadat haji. Bila surah ini diklasifikasikan surah Makkiyah, maka kan perintah untuk sembelih itu mungkin untuk ibadat sembelihan korban hari tasyrik itu belum berlaku lagi. Jadi kenapa diperintahkan sembelih? Kan? Sembelih. Itu satu benda yang perlu untuk kita amati kan. Okey. Bila diperintahkan untuk sembahyang sebagai suatu tanda kesyukuran kita kepada Tuhan, khususnya sembahyang yang fardu. Fasalli, antara maksudnya sembahyang. Antara maksudnya juga salawat. Salawat daripada perkataan solah juga. Kan? Solah ni maksudnya doa. Doa bila di istilah apa yang dimaksud dengan solat? Yang pertama sembahyang. Daripada perkataan solat itu juga perkataan selawat. Kan? Daripada perkataan as-salah. Salli ala Muhammad. Allah bersin. Alhamdulillah. Daripada perkataan salawat itu juga, solat itu juga, daripada situ timbulnya perkataan salawat. Tak apalah. Biasanya orang ulama mentafsirkan solat ni semayanglah kamu. Maka dirikanlah semayang. Wanhar, dan sembelihlah. Maknanya bila dapat nikmat kena bersyukur. Antara tanda syukur itu ialah semayang. Antara tanda syukurnya ialah wanhar, sedekah. Wanhar ni ialah sembelih. Sembelih itu maksudnya sedekah. Sedekah. Jadi kalaulah orang itu tak semayang, maknanya dianggap sebagai tak bersyukur. Tak bersyukur dianggap sebagai kufur nikmat. Maknanya orang yang tak semayang ni ialah orang yang kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat? Kufur nikmatnya maknanya dia tak mengenang jasa. Bila diberi kepada nikmat dekat dia, dia tak buat. Itu dipanggil kufur. Dia bukanlah kufur yang keluar daripada agama. Bukan kufur yang keluar daripada agama, tapi kufur nikmat. Kufur nikmat ni maksudnya
dia buat maksiat, ni kategori dia kategori kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Macam mana syukur ni boleh tambah? Wanhar. Wanhar ni maksudnya bersedekahlah. Semelih ni maksudnya kan, bila semelih dia sedekah haiwan-haiwan yang sembelihan itu kan. Buat kenduri, bagi makan, sedekah barang makan, sedekah itu. Bila sedekah ni, sedekah dia akan diganti oleh Allah Ta'ala. Akan ditambah-tambahkan lagi pahalanya dan ditambahkan lagi kebaikan dan kebajikan kepada. Sebab itu, salli wanhar. Semayanglah kamu dan sembelihlah kamu. Namun ada ulama yang mengatakan bahawa surah Al-Kawthar ni surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah. Maka di situ ada perintah wanhar, sembelih, maknanya sembelihlah pada hari tasyrik, dan dikaitkan surah ini dengan surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas daripada hijrah. Kerana tidak diketahui secara tepat, maknanya ulama khilaf, ini surah Makkah ke surah Madinah. Tapi ada tafsiran masing-masing. Surah Makkah pun okey juga, maknanya ada tafsiran. Surah Madaniyah ni pun ada tafsirannya. Antara kalau wanhar ni lakulah ibadat kurban. Panjanglah tentang ibadat kurban ni kalau nak bincangkan. Tapi sebenarnya ibadat kurban ini ialah ibadat sembelihan. Ibadat sembelihan. Itu yang paling tepat penggunaannya. Penggunaannya ibadat sembelihan. Fasalli li rabbika wanhar, dan semayanglah kamu dan sembelihlah kamu. Buatlah ibadat. Buatlah majlis kesyukuran. Buatlah. Orang Melayu dia istilahnya dia majlis kesyukuran. Ni orang Melayu. Kesyukuran naik rumah baru, kesyukuran bila dapat rezeki dia buat makan-makan. Sebenarnya bila disebut kenuri ni adalah sedekah makan. Kenuri ni adalah sedekah makan. Yang tak ada sedekah rokok tak ada. Kalau orang lelaki ni sedekah rokok tak ada. Yang ada sedekah makan. Kita sedekah makan jangan mesti nama kenuri, kan. Kita ada 4-5 orang ajak pergi makan petang-petang, kan. Makan dekat simpang, makan kat kedai ke apa ke, tu sedekah makan juga. Seorang dua orang pergi makan, kita ajak kawan kita makan, seorang dua orang pergi makan, tu sedekah makan. Kita belanja tu sedekah makan. Jangan anggap sedekah makan ni mesti kenuri besar-besar, ataupun ada kenuri arwah, kenuri tahlil baru sedekah makan. Saya tak menafikan, tapi saya nak sebutkan bahawa konsepnya ialah sedekah makan. Sedekah makan ni luas lah, apa-apa yang boleh sedekah makan, sedekah minum, bawa makanan kat pejabat, bawa makanan kat sekolah, bawa makanan dekat surau, kan. Itu semua tu dipanggil dengan sedekah makan. Sedekah makan ni kita kata satu keperluan untuk sebagai satu tanda kita bersyukur, kan. Ada malam Jumaat ke tak malam Jumaat ke, macam-macam lah maknanya. Konsep ni sebagai tanda syukur kepada Allah. Bila syukur kepada Allah, bila kita sedekah, barulah la azidannakum, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan kepada kamu. Okay. Itu apa? Habislah cerita. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi kamu, membenci kamu, wahai Muhammad, huwal abtar. Itulah orang yang terputus rahmat dari Tuhan. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang memusuhi kamu, itulah orang yang terputus rahmat dari Tuhan. Yang yang mendapat kemurkaan daripada Tuhan. Ini tu ayat tu. Inna syani'aka huwal abtar. Kenapa? Waktu Rasulullah kematian anak-anaknya, kematian anak Rasulullah pada waktu kecil, kan. Rasulullah ada anak lelaki dan mereka mati pada usia yang kecil, Ibrahim, kan. Jadi tak adalah Rasulullah anak lelaki.
maka disindir, dikutuk oleh orang kafir Quraisy. Dia kata Muhammad ni al-abtar. Al-abtar maksudnya orang yang terputus nikmat, orang yang tak ada nasib baik, orang yang tak elok gitulah kan. Lalu Allah Ta'ala menyokong Nabi kita Muhammad. Boleh je Allah Ta'ala nak bagi anak lelaki kepada, boleh je. Tapi ada hikmah yang tertentu sebab tak nak bila bila Rasulullah miliki anak lelaki dan akhirnya Rasulullah itu mungkin menjadi warisan. Rasulullah tak nak. Mungkin itulah hikmahnya, wallahu a'lam lah. Supaya kerasulan itu bukan diwarisi tetapi adalah kurniaan daripada Tuhan. Bila tak ada lelaki, maka itulah yang berpindah kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Jadi inna syani'aka huwal abtar, orang yang memusuhi kamu itulah wahai Muhammad, itulah yang al-abtar, yang terputus nikmat, orang yang tak bernasib baik. Ini Allah Ta'ala support Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad pun mungkinlah goyah lah, wallahu a'lam, sedih lah, paling sedih kan. Maka Rasul Allah Ta'ala support Nabi kita, inna syani'aka huwal abtar. Jadi bila baca surah Al-Kawthar ini, surah nak bagi semangat kepada orang Islam. Bukan nanti surah panjang-panjang, surah pendek-pendek, banyak pengajaran. Inna syani'aka huwal abtar, orang yang memusuhi kamu itulah yang abtar. Bila orang Islam baca, bila dikaitkan surah ini dengan kematian anak Rasulullah, ini surah Makkiyah, bukan surah Madaniyah kan. Jadi banyak petanda dia adalah surah Makkiyah, namun tak menolak ada pandangan dia surah Madaniyah kerana ada perintah sembelih ni. Jadi ulama ada yang kata begini, ada yang kata begini, dan ada ulama yang tidak mentarjihkan ataupun tidak memihak kepada mana-mana pandangan. Diterima yang ni pun ada asasnya, ni pun ada asasnya. Wallahu a'lam. Gitu. Jadi ayat ini akhirnya nak bagi sokongan kepada Nabi kita Muhammad dan nak bagi tahu juga bahawa dakwah terhadap Islam ni memang telah berlaku sejak sekian lama. Usaha untuk memburukkan Islam berlaku pada zaman Rasulullah dan zaman Nabi-Nabi yang dahulu, memang benda yang sama. Benda yang sama. Jadi kita perlu untuk terus kuatkan semangat, kuatkan diri supaya usaha dakwah ni memang ada musuh-musuhnya. Memang ada musuh dan memang ada orang yang tak suka. Jadi kita buat apa yang kita boleh buat dan kita doa kepada Allah Ta'ala, baca ayat Quran untuk mengukuhkan semangat kita, tadabbur yang mungkin dapat dikupas, dikeluarkan pengajaran-pengajaran yang baik kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Yang akhirnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, selawat kepada Rasulullah untuk menjadi jaminan yang boleh menjadi sebab untuk kita datang kepada Rasulullah pada hari kiamat nanti. Jadi setiap hari ni kita ada banyak masa sebenarnya untuk kita selawat. Kalau dalam 1 minit kan, 1 minit kita boleh berselawat sekurang-kurangnya 20 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kan, 1 minit ada 60 saat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu baru 2 saat. Allahumma salli ala Muhammad. 2 saat. 2 saat ni kan mungkin boleh 30. So kita ambil paling minimum, kita kata boleh 20 kali selawat dalam satu minit. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 20 minit dalam satu selawat sekali, Allah Ta'ala balas, Rasulullah balas, dan Allah Ta'ala balas kepada kita 10 kali. Jadi besar pahala orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga boleh menjadi tiket masterclass. Orang sebut masterclass, nak jadi pakar, nak jadi apa kan, semua masterclass belaka. Selawat adalah masterclass untuk pergi ke Telaga Kautsar. Selawat adalah masterclass untuk pergi ke Telaga Kautsar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, soalan yang terakhir, saya nak bagi satu soalan kepada tuan-tuan. Hari-hari, setiap hari kita wajib berselawat kepada Rasulullah. Setiap hari kita
wajib berselawat kepada Rasulullah dan menyebut nama baginda. Menyebut nama baginda Rasulullah. Berapa kalikah, soalannya, berapa kalikah kita menyebut nama baginda Rasulullah setiap hari? Saya bagi soalan sikit pada pagi ni. Setiap hari, berapa kali kita menyebut nama Rasulullah? Apa nak jawab? Setiap hari, kan? Setiap hari kita sebut nama Rasulullah, kan? Kita wajib sebut nama baginda Rasulullah. Berapa kali kita sebut nama baginda? Siapa tahu? Yang wajib Ustaz. Berapa kali kita sebut? Wajib ke sunat? Yang wajib, yang wajib. Wajib. Yang wajib 20. Yang wajib 10. Sudah 10 Ustaz. 10. Kat mana 10? Solat. Salawat. Tahiyat. Yang wajib 100 Ustaz. Wajib 100. Ini 17 kali. Ada yang 300. Ada yang 1K. Itu dia. Kita ada selawat sebelum subuh 500 kali tiap hari Ustaz. Selawat 500 kali sebelum subuh. Saya sebut yang wajib. 17 Ustaz. 17. Ada yang 10. Berapa ni? Ada yang 17 kali. Dalam solat Ustaz. Lepas solat 100 kali. Setiap kali solat 100 kali. 9 Ustaz. 9. Oh, 9. Kat mana 9 ni? Dalam solawat, dalam tahiyat. Dalam tahiyat. Dalam tahiyat. Dalam tahiyat berapa kali tu kita sebut? Yang wajib 5 Ustaz. Oh, 5 pula. Ada yang 5. 11 Ustaz. 3 setiap waktu solat. Tapi tahiyat awal, tahiyat akhir Ustaz. yang akhir wajib. Oh, ini banyak khilaf ni. Ni banyak khilaf ni. Macam mana ni? Kan, ada yang kata 17, 9. Dia kata salah, dia kata 17 bilangan rakaat. 15 kali, 33 kali. 8 kali. Cuba kita cerakinkan berapa, kat mana dulu? Kat mana dulu? Saya dengar tadi dekat tahiyat. Kat tahiyat. Kita ni mengucap. Mengucap. Mula kali mengucap. Kalimah syahadah. Tahiyat akhir Ustaz. Okey. Yang pertama, kita buat selawat. Kita sebut nama Nabi kita Muhammad, kan, pada tahiyat akhir. Tahiyat awal masuk ke tak masuk? Tak masuk. Sunat ab'ad. Pandai. Tahiyat awal tak masuk. Sebab apa tak masuk? Sebab tahiyat awal itu sunat. Okey. Tahiyat awal. Tak ada tahiyat awal. Kan? So tahiyat akhir sahaja. Tahiyat akhir sahaja. Tahiyat akhir ni berapa kali kita tahiyat akhir setiap hari? 5 kali. 5 kali. Okey. 5 kali. Okey. Pada tahiyat akhir berapa kali nama Nabi kita disebut? Cuba 4 kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali. 10. 10 kali. Dalam satu-satu tahiyat, satu kali. Sayyidina Muhammad. 2 kali. Satu tahiyat 2 kali. 2 kali. 5 kali solat. Dalam tahiyat akhir 4 kali. Okey, yang pertama kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sekali kan? Kan itu sekali. 15. Allahumma salli ala Muhammad. Itu dah 2 kali. Kan? Kemudian kalau tahiyat akhir wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammad. Oh, 5 kali satu solat.
20 Baru ke tak? Sayyidina Muhammad. Kamu baru Yang saja. nampak dia lah. 15 kali lah Ustaz, 15 kali. Kan. Yang 15 selawat kali. Ibrahimiyah tu dia tak masuk selawat, itu sunat. Kan? Sunat. Sunat. Kan? Itu adalah sunat. Okay? Jadi pada tahiyat akhir tu kita sebut Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Itu satu. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammad. kan? Wa ala ali Muhammad, dan dekat atas keluarga Nabi kita Muhammad. Pada hakikatnya sebenarnya dua sahaja, iaitu tasyahud, iaitu kita menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan selawat. Selawat ke atas Nabi kita Muhammad. Jadi kalau ditanya kita selawat berapa kali? Selawat sekali. Selawat sekali. Waktu tahiyat akhir selawat sekali. Kalau berapa kali disebut nama Nabi? 2 kali. Satu tasyahud, iaitu menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan juga selawat. Selawat lain, kita syahadah tu lain kan. Tapi orang tanya bilakah nama Nabi kita disebut? Itu trik soalan tu. Itu trik soalan. Kalau orang masuk peksa, itu trik soalan. Berapa kali nama Nabi kita disebut? Itu trik soalan. Berapa kali selawat dalam semayang? Wajib sekali. Waktu tahiyat akhir. So tahiyat awal tu sunat. Maksudnya kalau tak buat pun sahlah juga, tapi takkanlah kita tak buat kan, sebab sunat tahiyat awal ni kalau tinggal kita kena apa? Sujud sawi. Sujud sawi kan. Sebab tuntutan dia tu berat, maka kita jarang-jarang sangat-sangatlah tinggal. Kita akan buat juga. Jadi makna kata kalau campur antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir kan, banyaklah lagi nama Nabi kita disebut dalam sembahyang. Jadi kalau soalannya, tengok soalan lah, berapa kali mesti wajib nama Nabi kita disebut? Itu soalan tu trik juga soalan. Supaya maknanya kita faham bahawa yang dalam sembahyang ni tahiyat akhir itu wajib, tahiyat awal tu sunat. Itulah dia punya untuk kita huraikan macam manakah kat mana yang disebut nama Nabi kita wajib disebut. Walau macam mana pun kita tidaklah terpada dengan dalam semayang sahaja, tetapi di luar-luar semayang, di waktu-waktu yang lain, kita seharusnya juga menyebut selawat ke atas nama Nabi kita Muhammad SAW supaya kita mendapat tiket masterclass untuk pergi ke Telaga Kausar nanti. Okey, perempuan, boleh tak gitu? Sudah-sudahnya berapa kali ni? Berapa kali nama Nabi kita wajib disebut dalam semayang? 5 kali je lah. 5 ke 10? 5 je. 5. Kalau ditanya 10 kali Dalam tahiyat 5 kali. Berapa kali wajib disebut? 10 kali. 10 kali. Kan? Okay. Dan berapa kali keseluruhan kita sebut nama kita dalam semayang, tak kira wajib tak wajib. Maksudnya kalau campur dengan tahiyat awal, dia akan jadi sebanyak 18 kali. Sebab apa 18? Sebab subuh tak ada tahiyat awal. Itulah. Okey. Wallahu alam. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Ada apa-apa soalan kalau nak soalan? Okey, ada soalan apa-apa? Kan? Surah yang favorite yang selalu kita baca, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah keputusan insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya, saya tengok sini Puan Nuriza nak kat tangan, nak tanya ke? Dipersilakan. Atau tersalah tekan kot. Tak ada kot tersalah angkat.
Kan ada lagi soalan sebarang kemusykilan yang nak ditanya, dipersilakan. Sementara Ustaz ada bagi peluang untuk kita bertanya. Okey, tak ada rekod tu. Tak ada Datuk. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesediaan berkongsi ilmu ini melalui tadabbur surah Al-Kawthar. Ini surah yang ke-108. Walaupun pendek dan ringkas saja ayatnya, tapi banyak yang kita dapat daripada tadabbur surah ini, antaranya dengan mendirikan solat kerana Allah sebagai tanda kita bersyukur atas kurniaan dan nikmat yang diberikan dalam mentauhidkan Allah dan melakukan amal ibadat semata-mata kerana Allah. Yang keduanya, Allah menjelaskan kita bahawa mereka yang membenci Nabi sebenarnya terputus dari rahmat Allah, terputus daripada mendapat rahmat Allah, dan semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang benar-benar menyayangi dan mencintai Nabi, itu dengan mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti sunnahnya. Dan semoga kita di antara umat Nabi yang terpilih juga meminum telaga Al-Kawthar itu, dan moga kita dijauhkan dari terhalang untuk meminumnya. Akhir kata, bersyukurlah kita atas nikmat yang tak terhitung banyaknya, Ustaz, kan? Banyak sangat tak terhitung yang diberikan Allah SWT kepada kita ni, dan menjadi kewajipan kita juga untuk berusaha mentadabbur surah ayat suci Al-Quran ini. Dan Ustaz, kita tangguhkan lelah, Ustaz, ya, majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Mungkin minggu depan Ustaz surah yang baru, Ustaz. Surah yang baru, insyaAllah. Okey, baik, insyaAllah. Ustaz, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan, Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Terima kasih Ustaz banyak. InsyaAllah jumpa lagi semua para jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih